Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, dalam beberapa hari Dewan Rakyat bersidang, sahabat-sahabat semua. Pelbagai perkara berlaku di Dewan Rakyat. Antara yang sering dipersoalkan oleh rakyat Malaysia adalah kehadiran pemimpin daripada Perikatan Nasional. Ya, kedua-dua presiden mereka amat jarang sekali ya dilihat untuk hadir. Apatah lagi dalam sesi PMQT, iaitu Prime Minister question time. Mereka kelihatannya tidak berani ya untuk bersemuka dengan Perdana Menteri. Dan selain itu juga ahli-ahli parlimen yang begitu biadab dan asik melanggar peraturan, menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan mereka berpolitik, menunggang isu-isu 3R, bangsa dan agama dan sebagainya. Jadi akhirnya timbalan speaker memberikan amaran keras kepada ahli-ahli parlimen ini yang tidak mau mendengar ya ataupun asik melanggar melanggar peraturan dewan ya, sehingga dewan menjadi panas, buang masa dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya ingin bersama-sama dengan anda untuk mendengar kenyataan daripada timbalan speaker Dewan Rakyat ini. Sebelum saya memanggil Yang Berhormat untuk berbahas, ingin saya mengingati perkara ini, memandangkan perkara peraturan-peraturan ini kerap sangat dilanggar oleh Yang Berhormat. Peraturan 351. Bila Yang Berhormat berucap, halakan ucapan itu kepada pengerusi. Dan sekerap kali saya lihat berbahas di antara wakil rakyat dan wakil rakyat. Itu telah melanggar peraturan. Saya berharap perkara ini diambil maklum. You are dengan izin to direct your speeches to the pengerusi. Manakala 357 pengerusi boleh menghad ataupun menambahkan masa untuk Yang Berhormat berucap. Berkaitan gangguan, ia terlibat dengan peraturan 371 A dan B. Ya. B adalah floor. Jika Yang Berhormat berucap untuk memberi laluan, baru Yang Berhormat boleh bercakap. Kalau melibatkan peraturan, pengerusi akan membenarkan. Ya. Dan satu perkara lagi yang amat kerap sangat berlaku ialah peraturan 41E. Saya tidak menghalang Yang Berhormat untuk bercakap, tapi suara itu please tone down. Respect the person yang tengah berucap di dalam dewan. Ya. Yang akhir sekali sebelum Yang Berhormat beluran ialah 42. Kata putus, bila Yang Berhormat bercakap, pengerusi bercakap, yang lain Yang Berhormat tolong diam. Ya. Kalau tidak, kita akan jadi cacam reja di dalam dewan. Selamat. Silakan Yang Berhormat. Because tambahan daripada peraturan-peraturan mesyuarat yang Yang Speaker sebut tadi, yang sering juga diganggu menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu, dan itu Speaker ada kuasa di bawah peraturan 372. Ya, penting Yang Berhormat. Saya berucap hari itu beberapa hari pun diganggu dengan menggunakan peraturan mesyuarat. Betul Yang Berhormat beluran. 372 adalah satu aspek sebagai kekangan untuk berhentikan atau kontrol dewan. So apa yang penting ialah kita akuilah dan ikutilah. Ya. Nak politik lebih-lebih tu di luar lah. Ya. Baik. Berikut saya silakan. Mau berpolitik lebih-lebih itu di luar, kata Speaker Dewan Rakyat. Wow. Jadi siapa yang selalu berpolitik, mengganggu, lepas tu memprovokasi dan sebagainya, diharap mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat ini supaya ya perjalanan dan kelancaran Dewan Rakyat ini dapat dilakukan sebaik mungkin. Jadi sahabat semua, sebelum saya akhiri ya, saya ingin memberikan sedikit update lagi kenyataan daripada Ketua Polis Negara yang mana dikatakan 2 lagi pengikut JSBH didakwa. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. 2 lagi pengikut Global Equine Service and Business Holding JSBH akan didakwa di Mahkamah Kelang hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata, bagi kes pertama, wanita berusia 44 tahun itu akan didakwa di Mahkamah Kelang mengikut Seksyen 14 Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran ya 2027 Akta 670. Beliau berkata arahan pertuduhan diterima daripada Timbalan Pendakwa Raya pada 17 Oktober dan suspek akan didakwa pada pukul 9 pagi. Dan seorang lagi wanita berusia 54 tahun akan didakwa di Mahkamah Majistret Kelang mengikut Seksyen 5-1 Akta Pusat Jagaan 1993.
Tambah lagi, arahan pertuduhan diterima daripada Timbalan Pendakwa Raya pada 15 Oktober dan suspek akan didakwa jam 9 pagi, katanya ketika dihubungi semalam. Beliau berkata kedua-dua suspek itu ditahan di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, iaitu SOSMA. Jadi ini antara kenyataan ya terkini daripada pihak polis di Raja Malaysia ya, berkaitan dengan isu GISBS ini, sahabat-sahabat semua. Dan seperkara lagi yang menarik juga untuk saya kongsikan, dan kita ucapkan tahniah kepada SPRM yang sentiasa ya menjalankan tugas dengan begitu agresif sekali, sehingga akhirnya hari ini dikatakan SPRM siasat dakwaan kartel baja bernilai RM1.8 bilion. Itu antara kenyataan ya daripada sumber yang boleh dipercayai. Jadi kalau kita lihat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM, telah pun melancarkan siasatan terhadap dakwaan kartel yang terlibat dalam pengedaran dan pembekalan baja untuk tanaman padi sebagai sebahagian daripada projek kerajaan bernilai 1.8 bilion. Dalam 2 hari lalu, satu sumber mendakwa SPRM telah mengunjungi beberapa premis di sekitar Kuala Lumpur untuk tujuan siasatan. Premis tersebut termasuk di ibu pejabat organisasi yang ditugaskan menghasilkan dan juga mengedarkan baja kepada petani padi, sebuah kementerian serta 9 syarikat yang terlibat dalam projek ini. SPRM juga telah merampas dokumen berkaitan projek tersebut dan memanggil 6 individu daripada kementerian dan organisasi tersebut untuk disoal siasat. Jadi menurut sumber itu, projek di bawah kementerian ini bernilai 1.8 bilion dan berjalan selama 30 bulan dari 2021 hingga tahun 2023. Hasil siasatan mendapati pertubuhan ini telah menggunakan 2 kaedah untuk memenuhi kontrak kerajaan, iaitu membeli terus baja-baja padi daripada 5 syarikat pengeluar dan membeli bahan-bahan mentah bagi memproses baja daripada 4 syarikat. Katanya lagi, siasatan SPRM akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Dan selain itu, siasatan juga menjurus kepada kesalahan selaguna kuasa yang mungkin berlaku di mana ahli-ahli lembaga pengarah yang terlibat dalam membuat keputusan dalam pemilihan syarikat-syarikat berkepentingan, kata sumber tersebut. Ketika dihubungi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dan tidak menolak kemungkinan beberapa suspek akan ditahan untuk membantu siasatan. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Pesuruhjaya SPRM, iaitu Azam Baki yang mengesahkan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.